فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami peroleh yang manfaat, wa min qalbin, hati yang tenang dan khusyuk, wa min nafsin, ya Allah, jadikanlah nafsu kami yang cukup dengan Engkau, apa yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Wa min da'watin la yustajabu laha, ya Allah, terimalah doa dan amal ibadah yang kami lakukan, ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita panjatkan kehadrat Allah Ta'ala syukur kita, selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in wa atba' tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin, al-ulama warasatul anbiya'i ajma'in. Bahagia dan pengurusi dan Imam Bilal AJK Surah An-Nur, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini 29 Ogos, hari yang minggu yang kelima. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada bulan ini. Di dalam kita membicarakan tazkirah, kita mendengar hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan duduknya kita dalam majlis ilmu ini, sedikit sebanyak Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita kesedaran tentang kehidupan kita ini. Sedikit sebanyak Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan untuk kita beramal ibadah, kerana peringatan ayat-ayat Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah menambahkan manfaat bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu ayat firman Allah Ta'ala, wasakir, beringatlah, kata Allah, dengan perintah amar, perintah Allah Ta'ala, suruh peringatan. Wasakir, fi'il amar, fa inna zikra, kerana dengan peringatan. Zikir itu, ayat-ayat Al-Quran itu sebagai peringatan, sebagai amaran, sebagai berita gembira bagi orang-orang yang disebut sebagai mukminin, beriman. Jadi maksud dia, kalau orang itu beriman, maka dapatlah manfaat daripada duduknya. Bukanlah sekadar kita menunggu masuknya waktu Isyak, tetapi memberi manfaat kepada hati kita. No? Hati kita yang leka lalai alpa dengan gadget, dengan kerja dunia, dengan kecintaan terhadap dunia, dan kelemahan kita dalam kita mengingati Allah. Jadi itu sedikit sebanyak memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tak ada iman, dia dengar tazkirah, maka tidak akan menambah sedikit pun, tidak menambah sedikit pun akan manfaat dia. Duduk tapi tak ada iman, tak ada percaya dalam hati, tidak ada baiknya lidah dia, tidak ada amal, maka tidak akan menambahkan sedikit pun, kata Allah. Wala yazdadal ladzina, tidak akan menambahkan bagi orang-orang kecuali apa? Kerugian. Rugian juga. Dia tentang tengok TV, kan? Dia lah. Baik lepak kedai kopi, kan? Tapi tak untung pun juga, kan?
Jadi kalau ada setengah orang dia tak beruntung akhirat, tapi dunia dia dapat sikit. Yang dia lepak, dia foya-foya. Maknanya dia dunia ni memang untuk dia. Syurga dia, Nabi kata, jannah, syurga dia. Jadi kalau kita ni, kita dunia tak berapa nak dapat, ataupun dapat sikit, tapi akhirat kita dapat, itu adalah satu kejayaan yang paling besar. Tapi kalau dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat, tu dia panggil rugi ya. Kan? Akhirat pun tak ada apa tu, dunia pun tak ada. Pasal dunia ni nampak macam duduk kuliah, kan? Tapi hati tu tak mau, contohnya. Jadi tak ada menambahkan apa. Dunia tak ada, akhirat tak ada rugi. Nampak tak tuan-tuan? Tadi bukan saya kata, ini Nabi SAW. Ya tuan-tuan. Sebab tu kalau kita duduk, alang-alang duduk, biar faham. Alang-alang duduk ni, biar kita dapat sesuatu, ya, manfaat. Baik, kita nak baca hadis sambungan daripada kitab. Kitab apa? Hadis berkenaan dengan akhir zaman. Hadis tak banyak, 40 je. Makna 40 kali pertemuan. Kalau satu pertemuan, satu hadis, makna 40 kali khatamah kitab ni. 40 hadis ni tentang Nabi sebut cerita tentang apa? Akhir zaman, tuan-tuan. Nabi sebut akhir zaman ni makna berlaku. Nabi sebut akan datang. Macam mana Nabi tahu? Pasal Allah Ta'ala beritahu. Ya. Nabi ni dia satu orang yang dihadap apa? Dia adalah perantara antara Allah dengan kita. Jadi Nabi ni sebagai perantara, dia panggil Rasul, utusan, sebagai ejen. Kalau kita nak bagi faham orang buat bisnes ni, dia panggil ejen. Ejen ni maksudnya perantara antara produk kepada pengguna, kilang kepada end user, end customer. Kita ni sebagai customer, dan produk itu adalah produk Islam, menguntungkan kita. Yang buat, yang jadikan ni adalah Allah Ta'ala. Kita nak bagi nampak. Tapi tak boleh nak kiah macam tu pun sebenarnya. Pasal hak Allah Ta'ala punya agama ni, dia tidak ada compare dengan mana-mana satu pun yang atas dunia ni. Kerana atas dunia ni dia bukan sama dengan akhirat. Dia berbentuk apa? Binasa. Kalau kita makan makanan tu jadi taik, tuan-tuan. Yang kalau tuan-tuan duduk rumah tu, lama-lama dia akan keput. Jadi tak payah bangga apa tu, rumah besar ke, rental besar ke, bini besar ke. Pasal semua tu akan jadi apa? Akan jadi najis belakang, jadi bangkai. Tu kasar sikit tapi hak tu lah. Yang tak faham tak tu lah, nak kata lah, orang kata kesik tak tu deh. Yang tak tahulah. Tu dia memut macam tu dia. Yang duk tengok selalu dah selalu si dia tak faham ni bahasa orang Bali. Dah itu tak tu lah, tak tu. Orang tu tahu dia belah-belah Bali sikit. Kan? Tak tu deh. Dia ada orang putih lah. Saya tak faham. Saya tak mahir bahasa logat Minang ni. Yang apa Minang kan. Bahasa orang lah. Minang kau nak jauh. Cik Melaka tak mengaku kan. Melaka Hawa Kerana apa how are you? Sebenarnya how are you? Apa khabar? Nanti. Baik. Hadis berkenaan dengan akhir zaman. Yang ini bukan boleh serius nak tuan-tuan. Saya ikuti orang betul. Malu. Duduk kerah macam tu. Kau serius sangat, kau alim tak tak? Ya, serius. Tapi alim tak tak? Tak alim, tapi serius buat apa? Nah, baik relax macam tu. Tapi kita dapat sikit sebanyak. Nah, hati kita terbuka lah tuan-tuan. Nampak kerah macam tu, tertutup. Khatamallahu ala qulubihim rugi itu lah. Baik. Yang pertama itu kita sentuh hadiah ke berapa dah dulu? Ingatlah hadiah ke berapa? Tak ingat. Hadiah keempat. Yang pertama iaitulah takwa dan perpaduan. Itu ulang sikit lah sebab ringkas tajuk dan
juga kandungannya. Yang pertama, takwa dan perpaduan. Takwa dan perpaduan asas kepada keselamatan akhir zaman. Nabi sebut hadis yang diriwayatkan oleh Abi Najih Irbad bin Sariyah. Daripada Abi Najih Irbad bin Sariyah berkata, telah menasihatkan kami oleh Rasulullah SAW akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami. Getar hati kerana dengar ayat-ayat Allah Ta'ala, dan menitis air mata kerana memberi kesan Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni. Hati mereka ni sensitif, mudah sedih dengan berita pasal azab, mudah takut, mudah cepat gembira bila berita-berita tentang syurga. Itu yang dia kata apa? Tapi yang dia kata hati ni, hati siapa ni? Iaitulah para sahabat. Hati para sahabat ni, dia dengar ayat Quran, dia dengar nama Allah. Allah sebut Quran ni, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu ayat yang kedua surah Al-Anfal. Ayat ini Allah Ta'ala tujukan bagi orang-orang yang beriman. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu, kata ulama, ayat ini ditujukan bagi golongan-golongan yang awal-awal yang mendapat iman daripada Allah, iaitulah sahabat. Kita pun beriman juga, tapi bila dengar ayat Quran, bila dengar zukirallah, bila dibacakan, diperingat, zukira ni makna dia disebut, bukan kita sebut kan? Orang sebut, maka orang hak sebut tu A, hak B tu dia dengar, B tu dia jadi satu macam. Jadi satu macam perasaan, jadi rasa macam mana? Rasa macam takut, jadi gemetar. Siapa dia ni? Sahabat. Ni kata sahabat ni, yang dengar nama Allah tuan-tuan, itu belum dia sebut lagi. Kan kita tengok ada orang bila mana dia baca Quran, dia menangis dalam sembahyang. Itu imam kan contohnya. Orang-orang yang faham, orang Arab contohnya. Qari kan, mengalir air mata dia. Itu dia. Wajilat qulubuhum wa iza tuliyat, dan kemudian apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, zadakum, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim, dan ke atas kepada Allah Ta'ala itu, mereka itu apa? Bertambahnya keimanan mereka, bertambahnya kepercayaan mereka, dan bertambahlah mereka percaya, iaitulah mereka tawakal kepada Allah. Tawakal ni makna dia kata berusaha, bertambah amal mereka. Bila dengar ayat Quran, bertambah amal tuan-tuan. Ini yang kita nak, bertambah amal. Bukan sekadar dengar, bukan sekadar melapangkan masa, bukan sekadar kita duduk-duduk, tetapi bertambahnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kita kepada Allah Ta'ala, bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang pertama tentang itulah takwa dan perpaduan. Nabi kata usikum bitaqwallah, dan wasami'a dan mendengar serta taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah. Mengikat seseorang itu dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, mengikat persahabatan dengan ketaatan kepada Allah, mengikat bisnes dengan ketaatan kepada Allah, apapun dengan ketaatan kepada Allah. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. La ta'ati li makhluk, tidak ada ketaatan bagi satu-satu orang itu melainkan kepada ketaatan kepada Allah. Tidak ada ketaatan melainkan taat kepada Allah. Mana dia apa? Kalau kita nak baik, kita nak tunduk kepada dia, maka kena mesti dia tunduk kepada Allah.
ataupun kita dengar tazkirah ke, nasihat ke, yang mana mengingatkan kita kepada Allah. Walaupun dia seorang yang pelacur, penzina, dia bagi nasihat, tapi nasihat dia tu baik, dengar. Dia kata, baik, pergi masjid tu, dengar azan lah, wapa ni. Tapi dia tu pelacur, wajib kita kena dengar, taat kepada apa yang disebut sebab baik. Kita tak boleh kata hang pun macam bagus sangat. Tak boleh. Kalau kita kata bagus sangat, maksud dia apa? Tak kena dengan hadis ni tuan. Sebab Nabi kata dengar dan taat walaupun dia seorang hamba. Walaupun dia adalah seorang hamba. Pemimpin itu seorang hamba, budak, kulit gelap, bangsa bukan bangsa kita contohnya, maka dia ada iman, maka dia lebih mulia daripada kita. Dah kulit gelap, kulit, tapi hati dia cerah baik daripada kita. Contoh kan, Bangladesh ke siapa tak kira lah siapa pun, maka Allah muliakan yang bertakwa. Sayyidina Bilal dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam muliakan bukan kerana dia bangsa apa, tapi kerana nilai takwa. Dan walaupun dia hamba. Kemudian Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit, sebelah kiri Nabi, sebelah kanan Nabi Bilal. Kanan kiri bodyguard Nabi. Bukan orang Arab lah, tuan. Hak masuk Mekah ni tuan-tuan, hak masuk Mekah ni Nabi kanan dia. Kanan Nabi ni Bilal, kiri Nabi ni Zaid. Orang dua-dua kulit gelap. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, orang-orang Arab ni lepas ke belakang. Menunjukkan bahawa Nabi tak pandang sikit pun yang nama dia ada takhta, ada bangsa mana dah. Ni orang kaya ni kena hormat dah tuan-tuan. Yang kita anak orang kaya jadi cikgu kan. Oh ni anak datuk ni kena buat elok sikit. Ni anak clear kan, rajang ni tak boleh. Tu kita tuan-tuan. Dia tengok kasta. Anak orang kaya, anak datuk Tan Sri. Oh jangan jentik wah. Jangan. Ayah dia ni orang kebah ni. Buat tu bukan sebab ta'am, sebab fulusu. Duit. Al-fulusu fi dunia, kata orang Kedah. Al-fulusu fi dunia, fulus di dunia, wal mampusu fil akhirah, mampu ke akhirat. Faham tak belum? Faham tak? Al-fulusu fi dunia, wal mampusu fil akhirah. Faham tak ni? Faham tak apa? Kelah dengar dia apa? Ya. Mampu ke akhirat pasal apa? Tu pasal apa? Selain pada Allah. Dunia ke, pasal kerana nak kahwin kan, awet ke, makmur ke, perempuan ke, pasal kerana nak dapat sanjungan orang ke, tak boleh. Dan Nabi kata, fasayara, kamu banyak sikit umur, kamu akan tengok sayara, sim, kamu akan tengok. Tak lama, sim ni makna dia akan. Saufa lambat sikit. Kalau saufa lambat sikit, kalau sim saja tak lama. Dia panggil apa? Dia panggil not yet, belum lagi. Dah. Tu kan? Fasaufa ta'lamun. Tu ayat akan kamu tahu bila. Nanti lambat sikitlah macam kiamat ni. Fasaufa ta'lamun. Saufa ni yaumul qiyamah. Kalau sin saja makna tak lama atas dunia kamu nampak. Contoh ayat Quran lah. Hadis Nabi ya, syair ke yang ada huruf, yang ada perkataan huruf sin tu makna tak lama. Contohnya apa? Saya qulu sufaha, akan berkata orang-orang yang bodoh. Sufaha ni makna orang yang bodoh, orang yang apa? Orang yang bongak gitulah. Minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Allah Ta'ala kata akan berkata orang-orang yang bodoh di kalangan manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, yakni orang Yahudi dan juga orang musyrikin Mekah.
Mereka kata apa? Apakah yang memalingkan mereka daripada kiblat mereka? Depa tu pasal apa depa paling wajah mereka tu? Dulu bukan depa menghadap ke Baitul Maqdis dah. Awak depa menghadap kiblat, kiblat mereka Kaabah pula. Pasal apa? Ni kata orang bodoh. Allah Taala sebut. Apakah yang memalingkan mereka? Yang Nabi kita dulu. Kena perli, kena mengaji. Ulaikahum, mereka itu adalah orang yang mustahziun. Mustahziun ni makna dia istihza, suka mengaji-ngaji muka. Suka perli orang. Jadi ayat perli dia dulu duk kata kat kami, Allah dia buat. Gitulah. Kan? Tapi tuan-tuan, hak ni dia mengaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata pun. Nabi kata, apa yang kamu buat ni adalah benda-benda yang tak betul. Nabi tak hina pun tuan-tuan mereka, tapi mereka menghina Nabi. Itu dia. Itu cerita pasal Kaabah ataupun kiblat. Itu waktu semayang asar tu, lepas semayang tu Nabi pun kali arah menghadap Kaabah. Itu masjid tu dia panggil. Mula-mula masjid tu dia menghadap dia punya kiblat dia menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian menghadap ke Kaabah. Jadi inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Memang Nabi minta pun nak hadap ke Kaabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tu sin tu menunjukkan masa depan yang merupakan pemberitaan tentang perkara yang lain. Jadi bila Yasin juga menunjukkan bahawa perkara itu perkara yang ghaib. Ghaib ni apa? Benda yang akan datang. Dia akan datang ni ghaib lah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, sebab itu kena percaya benda-benda yang mendatang. Benda-benda, perkara ataupun apa lagi, berita. Benda yang kita tak tahu tapi Allah Ta'ala tahu lah. Dia percaya. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sembahyang. Bila percaya tu mendatang apa? Hari kiamat. Kena percaya enggak? Kena percaya adanya hari pembalasan. Itu semua perkara-perkara tadi. Allah Ta'ala kata apa? Alladzina yu'minu bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Allah Ta'ala tak kata pun aku ni duduk alam ghaib. Bukan duduk di alam ghaib, percaya kepada yang ghaib. Allah Ta'ala tu ghaib tak? Ghaib lah, pasal tak nampak. Tapi Allah Ta'ala bukan duduk di alam ghaib. Sekarang ni viral. Ada satu mufti tu, dia kata Allah duduk di alam ghaib. Mufti mana tak mau sebut apa. Kita harus sedih kan statement tu. Allah duduk di alam. Alam tu makhluk. Macam mana Allah berhajat dengan makhluk, sedangkan ia mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah Allah tidak sama dengan hawadis. Hawadis ni makhluk, berubah siang malam. Kan? Tua muda, sakit sihat, hidup mati, itu semua hawadis. Itu semua berubah. Yang kata berubah ni apa? Alam. Allah Ta'ala tak berubah macam tu lah. Dia bagi rezeki nikmat, dia tetap macam tu, kaya. Tak berubah tu kamu. Dulu tak ada janggut, ada janggut. Dulu tak ada ubat, ada ubat. Tak ingat nak mati. Lepas kedai kopi, banyak ubat lah. Tak ada contoh. Tak ada. Jadi tuan-tuan perempuan dia tak kena. Bukan Allah duduk di alam, Allah tu ghaib. Tapi bukan duduk di alam ghaib. Bukan. Mana ada dalil pun tak ada. Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan Allahu mawjud fi alimil ghaib, bukan alam fi alam ghaib. Tidak. Ini akidah yang sesat lagi menyesatkan. Jadi tak kena ngaji. Ngaji tu tahu tuan. Habis Allah Ta'ala ni duduk di mana? Tidak berhajat kepada mana-mana. Itu ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau Allah duduk berhajat kepada makan, tempat. Bila Allah berhajat kepada tempat, bila duduk satu tempat, mana tempat pula? Allah di mana?
Mana kalau tidak di sini, di sini. Oh, jadi makhluk lah pula. Nah, jadi bila makhluk tu berhajat, kacau. Sedangkan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan. Rabb ni makna yang mentakdir, mengurus segala alam. Macam mana yang mengurus duduk dalam yang diurus? Oh, pening pala. Pening tak? Ya. Dan dia beranak tapi dia jadi anak. Oh, kacau. Ni semua karut, tuan-tuan. Tu orang kata ngaji sifat 20. Dan ngaji sifat 20 dia kata bid'ah pula. Kalau otak hang semua. Ya. Faham lagi? Tu dia gelak-gelak. Kita boleh ikut orang betul sangat kacau. Ya, kan boleh kira orang tuan-tuan. Ya. Dia ngaji tak buat kitab ni kan boleh kira. Tak lagi dia ikut dan yang ustaz ni duduk, ustaz ni yang duduk kacau. Di Tawar Mazul dia tak jemput pelik-pelik dah. InsyaAllah. Dan syukur tuan-tuan. Orang bismillah ni alhamdulillah tuan-tuan. Kemak. Pasal dia nak masuk tak boleh. Kalau dia taqiyah sikit pun, dia ujian tawliyah, kita report bang, kena tarik tawliyah tuan-tuan. Kena tegas dalam bab ni. Jangan buat main. Dah nanti jadi macam batu kif kan. Duduk bersila lendek kacau. Dia tak bawa macam tu. Mula bawa sikit-sikit tu. Dia bawa ada tangan. Lepas tu bila tangan tak ada kaki pula. Ada kaki pula. Lepas tu dudukkan bersila. Kacau. Ni semua ni, benda ni, hak ni lah Nabi bawa daripada awal-awal Nabi untuk nak membuang segala tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala dengan yang selayaknya. Tuan. Baik, kemudian yang kedua Nabi kata dalam hadis yang sama, kamu akan melihat khilaf yang sangat besar. Banyak khilaf dia. Akidah, fiqh, kemudian khilaf macam-macam, politik, warna macam-macam. Akidah tak boleh berubah, tak boleh khilaf. Fiqh boleh khilaf. Itu nak ikut Abu Hanifah ke, Imam Malik ke, Imam Syafi'i ke, Imam Ahmad bin Hanbal, ikut suka. Tapi kita ni bagi sepakat gua sama, ikut Imam Syafi'i. Mufti dia ikut mufti, tak payah duduk jadi mufti dah. Tapi akidah tuan-tuan mau selamat, tak ada. Satu lah selamat Nabi kata. Golongan 73, 80 ke, 90 ke, lagi macam-macam. Satu lah yang selamat, ahli sunnah wal jamaah. Dan jauhilah Nabi kata, pegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, dan juga gigit dengan gigi garham sunnah aku ni. Dan juga jauhi perkara-perkara bid'ah. Maksud bid'ah ni apa? Yang mengikat dia bid'ah tu Nabi sebut yang diada-adakan. Yang tu maknanya apa? Sifat kepada yang tidak diikat. Kalau benda tu baru tapi dia tidak diada, bukan dia buat dah, ada sumber dah. Dan kemudian yang seterusnya yang sesat. Kerana tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Yang tadi yang dibuat-buat itu sesat. Tapi yang kalau yang tak dibuat, yang memang ada sunnah, ada sumber, ada dalil, ada burhan, hak tu tidak sesat. Kita baca bagi betul. Jangan ambil separuh cedok kat orang, masyarakat jadi pening. Kan? Dia hak benda kita pakai mic dia kata bid'ah. Lepas tu nak buat macam mana? Yang pakai handphone tak bid'ah pula. Dia kata hak ni bid'ah ni dalam bab ibadat, hak ni dalam bab adat pula dah. Ada pula suku-suku agama. Kan? Agama ni duduk atas tidak jadah, lepas pada keluar masjid tak ada agama lah, macam tu. Jadi sekular pula. Faham tak? Belum? Kita agama ni pada mana? Daripada buka mata sampai tutup, tidak pun kena agama. Maksud tu tidak pun Nabi SAW ajar. Belah lentang mana? Belah lambung kanan. Lambung kanan ni senang nak bangkit tuan-tuan, ikut sunnah Nabi. Sebelum tidur baca apa? Kemudian niat, kemudian wasiat, kemudian wudu. Semua dah lah. Dibuat tak buat lah tu kan. Buat tak buat tu pasal kita punya kekuatan iman kita. Ada orang balik dia buat, ada orang balik dia tak buat, tapi dia tahu tuan-tuan. Ini atas iman tuan-tuan masing-masing.
Macam mana kita nak meningkatkan iman? Buang benda-benda yang haram, tinggal benda-benda yang syubhat. Tu lah. Entah, cakap ni pun balik berlentu lah. Pasal apa? Pasal cakap dengan buat benda yang berbeza. Boleh jadi tuan-tuan buat lebih pada saya. Baik, hadis yang kedua, kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? Daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, isteri Nabi ni, isteri dan juga merupakan sepupu Nabi. Makna kata sepupu ni boleh kahwin. Sepupu dia kahwin kan. Jadi bila anak kita dengan anak abang, kakak, adik kita, maka dia kena ada border. Dia kena ada boarding, kena ada had dia, kena batas dia. Tak boleh syalang, tak boleh bagi nampak rambut. Macam orang tua, macam anak jiran kan. Dia main duduk, salam, buat salam pula. Tak boleh. Dia sebiji macam anak siapa? Anak adik kita, anak kakak kita, anak dengan anak kita, hak laki perempuan ni lah. Laki-laki biar bilangan. Salam pun boleh, tak ada masalah. Dia laki-laki kan. Tapi jangan gay pula. Tak, hak laki perempuan ni sama macam anak apa? Anak tu JKK. Anak siapa? Anak Tan Sri ke mana? Dengan siapakah anak tu imam gas dengan anak kita, laki perempuan tetap kena jaga. Dia bagi dia ni bukan mahram. Makna dia apa? Dia tidak boleh suka-suka, ada hukum dia. Ketat sikit. Jadi masuk ke rumah, dia kata aku tengok Nabi masuk ke rumah dalam keadaan Nabi sebut la ilaha illallah. Lalu Nabi SAW, Nabi kata bangsa Arab, satu bangsa yang mana bangsa akulah, bangsa Arab ni bangsa Nabi. Pada hari ini bangsa Arab ni binasa. Kebinasaan tu kerana hampir menimpa mereka, yang mana datang daripada maksiat yang mereka buat. Pasal Nabi kata kebinasaan kerana maksiat yang mereka buat tu, Allah nak binasakanlah mereka. Lalu kemudian Nabi mengisyaratkan satu jari telunjuk tu dengan jari sebelah tu, Nabi buat macam bulatan, menunjukkan satu tempat lah. Tempat tu Nabi kata dah terbuka dah dinding, iaitulah Ya'juj wa Ma'juj, yang diperbuat daripada logam tembaga yang dibuat oleh tapi daripada tu bahan oleh siapa? Zulkarnain. Bila dinding tu dah terbuka dah sikit, maka tanda-tanda kiamat lah. Nampak tak seronok lagi? Itulah tanda-tanda kiamat ni. Sebenarnya dia tak nanti tuan-tuan hari Jumaat, tak nanti bila mati saja kira kiamat dah. Nanti yang kata kiamat ni makna dia kematian kiamat. Tak semestinya hari Jumaat, tak lagi boleh berlaku kiamat. Na'udzubillah. Jadi kena siap sedia. Istighfar, hutang dengan manusia, salah silap dengan orang, kemudian wasiat. Kita kena standby dah tuan-tuan. Balik ni rangka siap-siap dah. Tinggal semayang kena tulis, take note. Zakat ni tak payah berapa tahun dah tak payah. Aurat berapa lama dah tak tutup-tutup. Satu-satu kena list. Tanda kita ni nak kembali betul-betul kepada Allah sebelum kita dikembalikan. Tu kan tuan. Aku lepas ni kalau boleh ngaji, aku nak bawa kitab. Aku tak mau main tangan kosong. Taikid lah tu. Contoh asal ambil ni ya. Kalau dulu untuk mari macam tu lah. Nampak sungguh sikit. Kuih-kuih kurang tadi pun sepol. Dengan merdeka ni patutnya lebih semangat kita ni. Baik, kemudian Nabi kata apa? Nabi sebut macam tu. Yang kata isteri dia ni, dan baginda sallallahu alaihi wasallam ni, dia pun tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah Ta'ala nak binasakan hari? Sedangkan masih ada orang-orang yang saleh. Itu ayatnya. Adakah Allah Ta'ala nak binasakan bangsa Arab ni, sedangkan masih ada lagi orang macam Sayyidina Abu Bakar, sedangkan masih ada lagi orang macam sahabat-sahabat ni. Tapi kalau tuan-tuan faham oleh dalam pertanyaan ni, isteri dia tanya ni, isteri Nabi ni dia tak tanya
berkait dengan Rasulullah. Pasal kalau Rasulullah ada ni maksudnya selamat lagi lah. Itulah. Dia dah terang dah itu. Biasanya kan. Kalau Nabi ada, Allah tak turunkan azab. Kalau Nabi tak ada, kalau orang tu qaryah, walau anna ahlal qura, kampung tu dia tak beriman, maka Allah turunkan azab. Kalau ada Nabi pasal apa? Pasal apa ada Nabi Allah tak turunkan azab? Pasal Nabi dia tak buat kerja saja-saja. Dia buat kerja dia lah. Nabi ni kata Nabi amar ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu wajib bagi Nabi. Wajib tuan-tuan. Kalau ulama belum tentu, tapi Nabi wajib buat. Pasal itu Nabi ni kalau dia tak buat kerja dakwah, Allah Taala akan peringat dia. Tapi Nabi dia tidak buat, dia mesti buat. Cuma dia sedih. Macam Nabi Yunus, dia terasa, dia disappointed kan. Dia pun pergi lari Zat. Nabi Yunus ni dia pergi lari naik kapal. Lari duduk, bukan lari macam mana, macam me time. Ambil dia bagi dah malam punya apa, budak-budak healing. Kan? Budak healing. Budak healing. Lagu ni jam sendirian, nak mampu kita. Yang gitu lah, budak-budak healing lah malam. Dia healing ni kena cari sebaik masjid. Healing ni nak kena cari surau. Healing ni cari Al-Quran. Healing untuk pergi cari apa? Cari mic. Healing cari dadah. Healing cari gam. Memang betul lah. Tentang. Jadi Nabi Yunus ni dia ambil masa. Terasa ni. Ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala uji Nabi Yunus. Kamu nak ambil masa, tak ada masa. Dia pun duduk atas kapal, dia pun kapal tu jadi berat. Allah Ta'ala bagi jadi kapal tu jadi berat. Jadi nak tumbang, jadi kena buang apa? Kena buang orang. Buanglah, termasuklah Nabi Yunus dibuang ke laut. Kemudian datang ikan paus telan Nabi Yunus. Dia tak makan, dia telan. Buah nak jaga Nabi Yunus ni. Nabi Yunus pun takut lah. Bukan takut apa, risau. Takut mati dalam perut ikan ni, nak jawab apa depan Allah ni. Nabi Yunus pun zikir siang malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 hari tuan-tuan berzikir. Duduk dalam perut ikan tuan, berzikir 40 hari. Bukan main TikTok tuan-tuan. Kita kalau nak healing main TikTok. Tuan-tuan buka, akhirnya ikan ni buka mulut, bawa elok dan tuan-tuan Nabi Yunus ni keluar elok Sebab ni yang duduk dalam perut aku ni, kata ulama, ikan ni dia menjaga Nabi. Kerana Allah perintahkan dia untuk menjaga Nabi. Pegang elok, bawa dia sampai persisiran, sampai ke Kuala, sampai ke Muara, tuan-tuan. Lepas Nabi pun sambung buat kerja kan. Kerja apa? Kerja dakwah. Itu kan berat tuan-tuan. Besarnya misi untuk nak membawa manusia sampai macam itu sekali. Lepas tu yang kampung tadi ni, yang duduk kata macam-macam dekat Nabi Yunus ni, maka mereka Allah Ta'ala turunkan bala. Hampir lah. Jadi langit ni jadi gelap. Dia cerita nama kampung apa lah. Gelap tuan-tuan. Pada ada seorang hamba Allah ni, dia kata apa, kata kita kembali kepada agama, ajaran yang dibawa oleh Yunus ni. Lepas tu mereka pun bertaubat. Akhirnya jadi tenang balik. Langit jadi cerah balik tuan-tuan. Kalau tak langit tu waktu siang tu dia jadi macam jadi macam waktu malam. Jadi gelap ni. Jadi tak tahu siang ke malam. Dia kacau nak pergi kerja macam orang tuan. Tak pergi. Habis tergedala dengan rezeki-rezeki nak cari. Dia kalau dah siang jadi malam. Macam mana yang nama dia apa? Baju-baju nak kering, macam mana dengan tanaman. Jadi tanaman tak hidup tuan-tuan, pasal dia tak dapat cahaya matahari. Cahaya matahari ni vitamin tuan-tuan. Allah Ta'ala jadi cantik ya. Lalu mereka bertaubat dan akhirnya kembali. Alhamdulillah. Antaranya ayat Allah Ta'ala sebut, walau anna ahlal qura
amanu. Kalaulah mereka beriman kepada Allah, qaryah, negeri, negara, kawasan ni, wa la fatahna alaihim, kami akan bukakan barakatin, keberkatan, minas sama, daripada langit. Ini antara langit pun jadi cerah. Pasal tu bila langit cerah kita kena syukur. Langit gelap pun kena syukur, kena istighfar, kena tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ketiga, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh dunia datang kerumun kamu, dunia Islam. Datang umur macam dengan makan dalam talam. Lepas tu sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dengar-dengar macam kami ni sikit pada waktu tu orang Islam ni." Nabi kata, "Dah banyak, kamu banyak." Banyak Nabi kata, "Bal antum yawma izin kathir." Apa sikit pula lah, banyak. Pasal waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lepas daripada buka kota Mekah, orang Islam ni lagi banyak. Kukul banyak sampai ni banyak tu orang Islam. Tapi jumpa tak bagi salam pun, tu aku lah. Yang gaduh pula sama sendiri pasal politik. Yang gaduh pula pasal bola. Gaduh pasal bola pun yang tak serik kan, bakar stadium. Bawah pula kerajaan awak tak ada tempat duduk, yang bakar macam mana? Kata bodoh marah. Ni bodoh. Lah. Dia bakar, lepas tu dia marah pada tempat duduk. La ilaha illallah. Orang nak main bola tu elok tu dah masuk gaji 25 bulan. Hang duk gaduh sikit apa pun tak dapat. Kena tangkap pula padam kau. Dia tak ni. Akal mana akal? Tu dah. Ada kita duduk dalam tazkirah ni boleh berfikir tuan. Allah Taala bagi fikir zikir tentang agama, tentang hidup kita. Tentang agama. Apa yang kita nak kena lawan ni bukannya sama-sama orang Islam, tapi musuh kita syaitan. Kemudian dunia, manusia yang menyerang orang Islam tu wajib bertahan. Kemudian hawa nafsu, itu musuh kita. Dan kemudian bila jadi macam tu, Nabi kata Allah Ta'ala tarik perasaan mahabbah, rasa gerun daripada apa? Daripada musuh kamu. Allah Ta'ala tarik, tak rasa gerun dah mereka kepada orang Islam, kepada kamu ni. Bila? Waktu hari ni. Hari ni nampak. Dan kemudian Nabi kata Allah Ta'ala campak pula hati orang kafir. Allah Ta'ala tarik perasaan gerun daripada hati dia. Kemudian orang Islam pula Allah campak pula ke dalam hati mereka satu penyakit, nama dia apa? Wahan. Sahabat tanya, apa dia tu? Ya Rasulullah, tambah tu. Kalau orang Kedah tambah, bukan binatang kan, orang Kedah tambah ni tentang apa? Yang saya orang Kedah kan, kadang-kadang kasar, orang Kedah kan kasar. Kadang apa tak faham pasal orang Kedah, dia jadi kasar. Bukan binatang, tambah tu bukan binatang, tentang apa? Tambah tu, wahan tu apa dia? Jadi Nabi pun jawab, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Anda tengok, apa orang Islam orang cinta dunia? Apa? Yang tak cinta dunia ni banyak. Kalau orang kafir tak kata lah, ni orang Islam cinta dunia. Pasal tak ngaji. Oi tuan-tuan, nak pergi kuliah buat apa? Tadi tengok kereta berdebu pula kereta ni, sayang lah esok nak pergi jalan kereta ni. Ya. Nak pergi masjid kena naik motor, minyak habis yang rugi lah. Esok nak pergi kerja. Dia tak ni. Ada tak orang macam tu? Orang Seremban ni tak ada apa. Sayang ni tuan-tuan, kasut dia nak pakai nak pergi masjid, sayang. Pasal ni nipih pula, haus. Betul. Ya. Sayang ni nak sedekah, nanti kat surau kaya kita tak miskin. Allah Rabbi. Naqasat kaya tak surau, bukan surau kaya. Kaya tu kita. Allah Ta'ala tu maha kaya. Nanti pandailah Allah Ta'ala balas kepada kamu. Terus Allah Ta'ala balas sedekah. Jangan fikir.
Ni berkira, dia sedekah tuan. Dia kata nanti kaya masjid. Hang yang kaya sebenarnya. Cuma tak nampak akaun dia. Kita ada 2 akaun tuan. Satu akaun dunia yang pasti akan fana. Satu lagi akaun akhirat. Bubuh ni masuk ke sini. Direct tu tu. Masa kita bagi dapat tu cuma tak nampak bentuk syirunal hayat tadi. Tu lah. Turun ayat 16 17 surah Al-A'la. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya, apa tahu tak pasal apa Allah Ta'ala turun ayat ni? Apa tahu tak pasal apa Allah Ta'ala sebut bentuk syirunal hayat dunia? Pasal apa orang kafir ni melebihkan kehidupan dunia manusia ni? Kerana mereka tak nampak kehidupan akhirat. Tuan-tuan nampak tak kehidupan akhirat? Nampak tak? Nampak. Dengan apa? Mata, hati. Duduk baca ayat Quran bagi tazkirah tu, nak bagi mata hati ni celek, tuan-tuan. Tapi kalau buta lagi tak cukup, tuan-tuan. Makin lama makin buta, makin blind. Dia panggil love is blind. Love dunia, blind akhirat. Itu boleh tahu tu. Betul ya? Love dunia, blind akhirat. Yang takut-takutnya tuan-tuan, lagi ngaji lagi blind. Allah Rabbi. Belan-belan ni bahaya orang tu. Blind spot bahaya. Nak ancak ni lori pasal blind spot. Jangan gagah tepi lori duduk sembang tepi dia. Kita motor duduk sembang tepi lori. Dia renggah tu. Enggak. Tu yang kata cinta dunia. Tu cinta dunia tu. Dan yang kedua, karahiyah, iaitu benci. Tak suka kepada mati. Dia karahiyah ni bukan takut lah. Takut yang membawa kepada benci. Aku tak suka dengan ayat-ayat Al-Quran ni. Pasal apa? Pasal mati. Orang Islam ni tak ada cerita lain. Mati. Awak kan nak hidup sampai bila? Kan nak mati juga kan? Tu kena fikir pasal mati. Lepas tu mari fikir pasal benda yang ke depan adalah orang yang cerdik. Pasal benda tu pasti berlaku. Kullu nafsin za'iqatul. Orang nak bodoh dia fikir pasal dunia ni tuan-tuan. Orang cerdik dia fikir nak mati. Pasal dia nak bawa apa esok. Istana dia macam mana dia fikir. Kemudian kehidupan macam mana yang kekal dan tidak akan ada kurangnya. Tidak akan rugi, tidak akan pening. Minum susu, Allah Ta'ala kata minum arak nanti boleh minum. Jangan minum atas dunia. Minum arak, minum susu, minum madu, apa jenis minuman, minumlah kata Allah. La yusadda'una anha wa la yuzifun. La yusadda', tidak akan pening, tak akan mampu, tak akan sakit dah, tak akan risau dah, kita tak akan pening dah, tak payah fikir nak keluar pagi balik malam cari rezeki, tak perlu, kerana Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu. Nak apa bagi. Tapi nak masuk tu belum tentu lah. Tu. Ni kalau fikir benda macam ni jadi orang baik selalu. Nak rasuah apa-apa aku tak mau. Pasal apa? Pasal semua ni dunia. Malaikat tak mau, dia tak terima rasuah. Kau nanti banyak apa lagi aku teruk kena dalam rumah buat apa? Baik aku sederhana, halal cukup. Yang haram tak mau. Tu. Jadi tuan-tuan, sampai benci kepada mati. Angka mati, angka nombor 3. Nombor apa? Mati. Enggak. Kalau kita tahu nombor apa? Nombor 4. I sanse. Nanti dalam cerita tu. Se tu mati. I sanse. 1 2 3. 3A pula dah. Aku duduk kat rumah tu kita tahu lah. Turun naik lift 3A. Pelik juga kita pun pergi turun bawah. Jumpa management. Yang apa ni bodoh ke apa? Tak ada. Pak. Dia kata tak. Dia kata ustaz ni bukanlah. Ini memang macam ni punya nombor. Kita bertanya pasal apa nombor macam tu. Ini tak kerti mengeja ke apa. Dia kata memang macam tu mak. Mak ni dah tahu apa dia. Kemudian takut mati mampu juga. Geram. Tu. Tak takut apa mati tuan. Takutlah ustaz. Ini nombor-nombor nanti punya. Kalau nak mati je.
Kalau semua nombor 4 dan nombor 011444444444. Tapi kalau dia panjang umur dia. Itu anak tak bagi. Ni dia panggil khurafat syirik zaman moden. Kalau orang Islam percaya, jatuh tapi yang kesan ni jatuh. Pasal Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un 'alim. Dia lah yang maha, dia siapa? Allah. Jangan duk percayalah tuan-tuan. Benda-benda karut macam ni. Hak ni yang kita nak kena bendung. Orang duk berzikir tu kita dengan kacau. Itu bukan benda yang bid'ah. Hak ni bid'ah sungguh ni. Yang keempat, tentang ilmu agama beransur-ansur hilang. Daripada Abdullah bin Amr bin As, saya tak mahu cerita banyak pasal perawi. Boleh nak cerita panjang tak? Tazkiyah ni. Aku mendengar Rasulullah kata bahawa Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu agama dengan Allah Ta'ala mencabut sekaligus daripada dada yakni dada ni maknanya hafalan lidah. Allah Ta'ala tak cabut sekaligus, tapi Allah Ta'ala cabut sikit-sikit. Kalau kita tengok maksiat, hilang satu ayat kan? Tengok lagi hilang satu juzuk kan? Ni bulan tilawah ni, bulan hafazan kan? Tilawah tuan-tuan, Allah Ta'ala tunjuk hak menang Johan tu orang buta. Orang cerdik tak menang-menang pun. Menang TikTok, joget ada. Orang buta menang. Tuan-tuan tak pelik lah. Kita cerdik tak menang. Pasal dia buta tapi hati dia cerdik. Tulisan braille khabar. Kita ada khabar menatang apa ni, dia apa dia tentang hafal Quran. Tu. Kemudian Allah Ta'ala tarik lagu mana? Dengan menghilangkan ilmu tu dengan mematikan. Cara dia dengan Allah mematikan alim, ulama. Allah matikan alim. Allah matikan ustaz-ustaz. Allah matikan. Saya ni tak ambil, saya ni bukan siapa-siapa pun, tapi Allah ambil orang-orang yang baik. Orang yang baik ni Allah ambil tu. Dalam kuliah ni orang yang baik Allah ambil tu. Kan? Apa nama, saya kuliah banyak tempat. Hak dia duduk belakang tu, baik-baik pergi dulu. So jangan duduk jauh lah, kena duduk dekat sikit. Bukan tak sungguh ni. Kat hujung minggu lepas mati, pada di hujung balik. Jangan pegang kat sini lah. Kat hujung, insyaAllah. Ustaz ni kasar sungguh dah abang ni lah. Tapi sungguh ni, wallahi meninggal hamba Allah. Dia cukup baik. Yang duduk sadar kat dinding. Tak cakap banyak, meninggal. Mudah sungguh nak meninggal. Yes. Tengah ceramah Ustaz Syarah Yusuf meninggal. Ya, tak ada langsung nak kata berorang meninggal. Kata berorang ni Allah Ta'ala bagi peluang ni. Tuan elok Ustaz apa nama? Sabri Awang. Meninggal tengah kuliah pun Allah takut. Tapi sebelum tu ada tanda-tanda dia dimari dia kata saya ni salah saya, dia kata salah dia. Sebab dia cakap kita lepas Allah, malaikat dah standby dah ni. Standby dah. Kematian dia itu disaksikan oleh ribuan manusia. Dia menyaksikan kuliah dan secara langsung. Allah yang penting lain dan bukti apa kebaikan. Bukan kebaikan ustaz saja, hak setting kuliah, hak pegang mic, hak pegang tu kan bina buri tadi tu. Tentang hak jemput. Tu kena jemput kerap sikit. Begitu. Baik, yang kelima. Jadi bila habisnya orang alim ni tuan-tuan, jadi tinggallah orang apa? Orang ni tak ada lah, tinggal orang jahil lah. Macam tu lah. Bila orang jahil ni diangkat sebagai pemimpin, ketua dan sebagainya. Bila ditanya, mereka sesat dan menyesatkan. Dan kemudian yang terakhir, kita masuk satu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat yang terdahulu sejengkal demi sejengkal, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta, sampai ke lubang apa? Nabi kata
sampai ke lubang biar awak kena busuk lah. Dia awak ni dia busuk duduk tempat yang macam apa, ayat kacang apa kan. Nabi kiaskan kehidupan akhir zaman ni betapa kotornya tuan-tuan. Kotornya tuan-tuan, ya Allah. Tapi orang suka. Ya, apa dia? Kotornya apa? Maksiat orang suka tuan-tuan. Allah Rabbi. Konsert berpeluh-peluh di dia tuan-tuan. Berpeluh, parking punya jauh, kena bayar duduk depan, kena bayar beribu. Orang nak duduk masjid kena aircon tuan-tuan. Lepas kuliah ada makan pula pun orang tak mau. Pasal apa? Itulah dia Nabi sebut dah kepada kita. Nabi sebut dah ke tuan. Dan Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan ni? Yahudi dan Nasrani. Nabi kata apa? Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Iaitulah Yahudi dan Nasrani. Nanti saya akan cerita tentang satu tajuk tentang Yahudi dan Nasrani, pasal ekonomi, pasal perang-perang tuan-tuan. Tadi saya lepas kuliah Zuhur tadi, saya sembang dengan seorang datuk ni kat satu masjid ni, yang dia lepas kuliah ni sembang. Dia banyak maklumat lah. Dia bekas ketua, bekas polis ketua. Antaranya dia cerita ustaz, dia kata ni fakta-fakta tentang luar negara. Yang kata apa nama, Obama, tentang apa 19 September. Semua ni tuan-tuan adalah merupakan setup propaganda Yahudi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pun dah tahu dah, memang semua dia lebih apa? Lebih detail tuan-tuan. Propaganda ni. Apa dia panggil cetak di dunia panggil apa? Ya, sebab tu siapa-siapa yang jadi pemimpin Amerika Syarikat, dia mesti tunduk kepada Yahudi. Sebab Yahudi yang pegang. Yahudi yang apa? Yang dia punya belakang itu Yahudi. Jadi tunduk belakang siapa-siapa pun. Siapa-siapa ni pasti kena tunduk dengan Yahudi. Ini Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi ni lebih kurang Nasrani juga, mereka ni mensyirikkan Allah Ta'ala. Kesetakat bahawa syirik, bila Allah benci kepada mereka, apa yang mereka buat semua menjurus kepada kemurkaan Allah. Allah panjangkan umur mereka bukan sebab mereka mulia, tapi Allah nak menghinakan mereka. Biasa kalau panjang umur ni Allah Ta'ala nak tunjuk apakah kesesatan yang dia buat. Bertambah dan panggil istidras dan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan anti hadis yang kena kita tangguh dulu. Yang baik datang kepada Allah Ta'ala, yang lemah dia tidak kurang, minta maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Muhammad Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.